KPM. Didik TV KPM. Gini kalau tak ambil ni. Cantik pemandangan belakang ni. Selfie lah dulu satu. Cantik. Irfan? Cikgu! Terkejut saya. Irfan tinggalkan cikgu? Cikgu, Irfan minta maaf. Irfan bukan sengaja. Sebenarnya tadi Irfan tengah kejar rama-rama yang cantik, cikgu. Sebab itulah Irfan dekat sini sekarang ni. Minta maaf, Irfan? Kita kat mana ni? Macam dah jauh kat dalam hutan je. Cikgu, sekarang ni kita dalam hutan. Kita ambil foto satu, cikgu. Okey, cantik. Boleh simpan. Tapi buat ni kalau kita jumpa Pak Belang nanti macam mana? Hai, cikgu. Janganlah cakap macam tu. Kita dalam hutan ni kan, kalau dia datang betul-betul macam mana, cikgu? Itulah. Aduh. Tak apa. Kita? Kita dekat hutan sekarang ni. Benar, cikgu. Cikgu, kita pergi. Boleh. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan slot menengah atas Didik TV KPM bersama saya, pengacara anda, Irfan Syahmi. Apa khabar yang menonton? Irfan doakan agar anda dalam keadaan yang baik dan ceria selalu kerana hari ini kita akan fokuskan kepada mata pelajaran Bahasa Melayu. Bersama siapa? Tentunya kita bersama dengan Cikgu Masita Binti Leman dari SMK Seksyen 11 Sekolah Sukan Negeri Selangor Shah Alam. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam, Irfan. Baik, Cikgu, apa khabar? Alhamdulillah, sihat, Irfan? Saya sihat juga di sini. Terima kasih kerana bersama kami untuk hari ini. Dan kita juga bersama dengan seorang jurubahasa isyarat iaitu Cikgu Muhammad Bukhari Cik Hasan dari Sekolah Pendidikan Khas Selangor Shah Alam juga. Terima kasih, Cikgu, kerana turut berserta bersama kami dalam episod kali ini. Jadi, Cikgu, bukan kita bertiga saja di sini. Kerana saya yakin dan percaya kita juga ada murid-murid Cikgu yang berada dalam talian sekarang ini. Apa kata kita perkenalkan mereka? Silakan. Baiklah. Assalamualaikum. Cikgu gembira hari ini sebab cikgu ditemani dua orang jejaka tampan. Kita perkenalkan dulu Muhammad Amir Hakimi bin Abdul Muttalib dari Sekolah Menengah Sains Batu Pahat, Johor. Apa khabar orang Johor? Alhamdulillah, cikgu. Saya sihat saja di sini. Sehat, Alhamdulillah. Jauh, Cikgu, dari Johor, Ya. Seterusnya Baik. kita ada Muhammad Ansar Mubarak bin Alifi dari Kolej Islam Sultan Alam Shah Kelang, Selangor. Apa khabar, Ansar? Khabar baik, cikgu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima Baiklah, kasih, seterusnya Ansar. kita ada Nur Izzati, Aisyah Izzati binti Abu Jamil dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 11 Sekolah Sukan Negeri Selangor. Aisyah, hai Izzati. Okey, dan seterusnya kita ada Adeline Safia binti Abu Sama juga dari SMK Seksyen 11 Sekolah Sukan Negeri Selangor. Hai Adeline. Hai cikgu cantik. Hai, Cikgu. Memang suka menyakat cikgu. Iya, tu. Baik, nampaknya kita bersama dengan dua kumbang dan dua bunga yang menemani kita pada slot kali ini. Jadi, Cikgu, soalan Irfan kepada Cikgu. Kenapa tadi Cikgu tinggalkan Irfan laju sangat? Irfan tak sempat nak ikut Cikgu. Kenapa? Iyalah Irfan, tu tadi baru dengar suara. Kalau buatnya betul-betul ada Pak Belang tadi diterkamnya kita. Apa, Cikgu? Tak apa, sebab kita bukan dalam hutan. Sekarang kita berada dalam studio untuk pendidikan Bahasa Melayu tingkatan 5. Jadi, Cikgu, sebagai permulaan atau pemukadimahnya, apa yang kita akan belajar hari ini? Baiklah, hari ini sebenarnya kita akan belajar tema 10. Okey, alam sekitar dan teknologi hijau. Cikgu akan fokuskan kepada yang rakus dan yang pupus. Yang rakus dan yang pupus. Mesti ada maksud mendalam tu, kan, Cikgu? Ya, betul ya. Sebenarnya Irfan, teknologi bab ini, tema ini menghuraikan
penjagaan dan pelestarian alam sekitar demi kesejahteraan hidup manusia, haiwan dan tumbuhan. Pada masa yang sama memupuk sifat prihatin dan bertanggungjawab serta dalam pada masa yang sama kita membudayakan teknologi hijau dalam kehidupan. Nak tanya Irfan sikit. Tanya dah. Belum apa-apa dah kena tanya. Okey. Apa soalan cikgu? Baiklah, Irfan, agak-agak tahu tak apa itu teknologi hijau? Okey, berdasarkan pengetahuan sedia saya, teknologi hijau ni yang saya boleh takrifkan menggunakan konsep mesra alam, cikgu. Ui, pandailah Irfan. Betul. Konsep Cikgu. mesra alam. Terima kasih. Cikgu nak kena bagi mata ganjaran lah untuk Irfan. Dapat juga ke cikgu? Dapatlah satu mata Satu ganjaran. mata ganjaran. Cikgu, tapi nama Ifat tak ada kat sini, cikgu. Nak letak dekat mana? Kita letak kat tengah-tengah. Kat tengah-tengah. Papan dan ganjaran tu mata Irfan dah di tengah-tengah tu. Okey, di sini cikgu Ya. Baik, terima kasih cikgu. Ya. Okey, Irfan nanti lepas ni cikgu nak minta Irfan tolong letakkan mata ganjaran untuk murid-murid cikgu ya. Untuk 4 orang tadi tu, Ya, yang hebat-hebat betul. belaka tu, boleh, tak ada masalah. Okey, baiklah. Irfan, kita kena tanya murid kita lah. Irfan dah jawab. Kita tanya, apakah maksud teknologi hijau? Siapa murid-murid kita nak cuba, ada yang nak cuba jawab? Adeline, May ke? Okey, Adeline. Cikgu. Ya, silakan. Silakan, Adeline. Okey. Teknologi hijau ni sebenarnya merujuk kepada aspek pembangunan dan aplikasi produk serta sistem, cikgu. Okey, pada pengetahuan saya, ia bertujuan untuk memelihara alam sekitar. Pada masa yang sama, meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif dalam aktiviti manusia. Oh, betul. Wow, jawapan yang mantap lah cikgu. Mantap betul jawapannya. Baiklah, berapa yang nak bagi mata ganjaran untuk Adeline ni? Saya ikut cikgu je, saya letakkan je. Okey, kita bagi satu dulu mata Satu ganjaran. dulu. Baik, terima kasih atas jawapannya. Okey, mata ganjarannya tu berbentuk gambar ini apa tu? pandai cikgu. Baiklah. Comel. Okay. Baiklah ya. Baik. Kita pergi kepada standard kandungan yang akan kita Silakan. pelajari hari ini ialah 3.4 iaitu menulis untuk menghasilkan sesuatu penulisan secara terancang. Dan standard pembelajaran kita pula ialah 3.4.2 iaitu menulis untuk menguraikan perenggan isi secara kritis dan kreatif dengan menggunakan bahasa yang gramatis ya. Baiklah Irfan, objektif pembelajaran kita pada akhir pembelajaran ini nanti kita harapkan murid-murid dapat menyenaraikan isi-isi penting dengan betul ya. Kemudian murid dapat menghuraikan isi tadi itu secara kritis dan kreatif dan menghasilkan perenggan isi menggunakan bahasa yang gramatis. Baik cikgu. Cikgu Ifat tanya, kritis tu macam mana cikgu? Kritis tu maksudnya penulisan itu cantik bahasanya, pemikiran itu tajam, maksudnya bermaklumat. Maksudnya fakta dia jelas, dia dapat menyampaikan kemahiran berfikir alas tinggi dalam penulisannya. Baik, terima kasih Baiklah. cikgu. Hari ini Ifan, kita fokus kepada yang rakus dan yang pupus. Wih, tajam dalam maksudnya ya. Baiklah, cikgu ada buah tangan untuk murid-murid ya. Okey, buah tangannya ialah cikgu nak minta murid-murid saksikan Baik. rakaman video yang akan ditayangkan sebentar nanti. Jom kita saksikan. Baiklah, itulah dia paparan video mengenai, bagi saya itu menunjukkan bahawa adanya ancaman terhadap haiwan-haiwan di luar sana. Betul Irfan. Sedih kan tengok haiwan-haiwan liar itu diawetkan kan. Betul. Kita nak tanyalah murid-murid kita ni kan dah tengok video tadi, kenal ke haiwan-haiwan yang dikatakan hampir pupus tu? Cuba murid-murid angkatkan kad. Okey, untuk menunjukkan tuliskan nama haiwan atau hidupan liar yang dikatakan hampir pupus. Tulis dulu, dan mungkin murid di rumah juga boleh sama-sama jawab soalan cikgu ni, apakah antara haiwan yang diancam kepupusan? Ya, betul. Baik, nampaknya murid-murid cikgu sedang menulis apakah haiwan-haiwan tersebut. Ada yang dah bersedia dan ingin kongsikan? Okey, dah tersenyum nampaknya cikgu. Okey. Baik. Berdebar pula cikgu. Cikgu yang berdebar. Baiklah, kita lihat jawapannya. Boleh angkat dulu apakah? Okey, angkat jawapannya. Badak sumbu putih. Apa lagi tu Irfan? Cikgu tak nampak. Okey, beruang kutub. Beruang kutub. Harimau Bengal. Okey, bengal dan gajah. Alhamdulillah, betul. Itulah harimau ataupun itulah nama-nama haiwan hidupan liar yang ditunjukkan dalam video itu. Nasib baik tak disebut kucing, Irfan. Kucing masih banyak cikgu. Dekat rumah saya pun ada 3. Kan? Hidupan liar kan. Baiklah, tanya kepada murid-murid.
cikgu ada satu lagi video yang cikgu nak tunjukkan. Sebelum tu kan Irfan, Okey, saya. bayangkanlah kalau hidupan liar ini dirancang keputusan, semuanya dah tak ada dah dalam kita punya dalam negara kita. Betul. Ya. Tak ada dah, tak dapat dah kita nak melihat haiwan tu lagi. Ekosistem kan? kita pun tidak akan jadi stabil, betul. cikgu, kan? Baiklah. Kita ada video seterusnya. Satu lagi video. Ya, satu lagi video. Tapi kali ni ada tugasan yang mencabar sedikit. Okey. Murid perlu dengar betul-betul, kemudian catatkan maklumat penting daripada petikan paparan video tersebut. Ya, baiklah, sama-sama kita saksikan. Jom kita. Susulan kejayaan seekor anak gajah Borneo yang diselamatkan oleh pekerja ladang di Sahabat 45 berhampiran sempadan hutan Simpan Tabin April lalu, FGV kini sedang membantu Jabatan Hidupan Liar Sabah dengan menanggung kos rawatan dan jagaan haiwan terbabit. Gajah Borneo berusia 2 tahun yang diberi nama Sahabat ditemui berkeliaran di kawasan ladang setelah mendapati bahawa kedua-dua mata anak gajah berkenaan terkena jangkitan teruk hingga memberi kesan kepada penglihatan. Sahabat telah dibawa ke Taman Hidupan Liar Lok Kawi yang terletak lebih 500 km dari ladang atau kira-kira 11 jam perjalanan oleh pemandu FGV yang secara sukarela mahu membantu anak gajah terbabit mendapatkan rawatan. Baik, demikian tadi paparan video mengenai maklumat kepada anak gajah tadi, cikgu. Ya, betul kan. Kita nak tanya murid kita ya. Kita ada penikat susun suai, maknanya susun padan ni macam mana murid ni nak rangkumkan maklumat yang didapati daripada petikan sedutan video itu tadi ya. Baiklah, ada sesiapa nak cuba jawab? Siapa nak cuba? Kena ada yang nak berikan cuba jawab? pendapat Okey. berdasarkan soalan yang cikgu berikan. Cuba angkat tangan, siapa yang nak mulakan dulu? Atau cikgu minta Aisyah Izzati? Ya, Izzati, okey. Silakan, Izzati. Okey, silakan Izzati. Cikgu, daripada berita tersebut, saya dapat lihat penerokaan hutan yang bertujuan untuk pertanian sebenarnya telah mengancam kehidupan habitat liar, cikgu. Oleh itu, keprihatinan masyarakat amat penting untuk menjamin kelestarian hidupan liar, cikgu. Oh, bagus, betul. Kena bagi mata ganjaran lah untuk Izzati ya. Izzati, cikgu, Jadi satu untuknya, tadi Satu, kita berkisarkan gajah, jadi gajah Baiklah. mata ganjaran kepada Izzati. Baiklah. Okey. Kita dah dengar daripada Izzati, kita nak dengar pula maklumat yang dapat dikumpul daripada siapa pula cikgu? selepas ni? Amir. Okey, Silakan, saudara Amir. dari Johor, silakan. Okey cikgu, tadi dalam berita tadi saya ada dengar FGV turut membantu dengan menyumbangkan dana tujuan pemeliharaan gajah tersebut. Maknanya kerjasama pihak swasta dengan pihak kerajaan juga penting dalam memastikan hidupan liar ini tidak diancam kepupusan. Bagus, betul jawapannya. Kan? Cekap pula dia dapat maklumat tu ya. Dia bagi tahu pula FGV dah bagi dana, kan? Ya, betul. Baiklah. Satu mata ganjaran Satu untuk mata Amir. ganjaran. Baiklah, Okey. tanya. Bagus, Baik. Amir. Baiklah. Cikgu nampak macam Ansar nak cakap, nak katakan sesuatu dah. Terus angkat tangan dah tu. Silakan, baik, Ansar. silakan. Berikan pendapat anda. Okey. Cikgu, saya pun nak kasi respon juga daripada berita Boleh. tadi. Takkan tak boleh, kan, cikgu? Saya mengetahui bahawa di negara kita ni ada ada taman hidupan liar. So maknanya pihak kerajaan telah melakukan inisiatif untuk untuk dalam soal pemeliharaan hidupan liar ni. Jadi maklumat yang kita dapat ni bukan daripada kita dengar je. Ada juga daripada yang dipaparkan. Saya juga terbaca bahawa sektor pertanian dan perdagangan juga memainkan peranan penting dalam memastikan biodiversiti hidupan liar juga terus terjamin. Wah, banyak tu kajian dia. Sapu bersih Semua segala dia cakap. maklumat yang ada dalam paparan video itu ya. Nampaknya Irfan, kita kena bagi 2 lah mata ganjaran untuk Ansar. Betul ya? Okey. 2 mata ganjaran untuk Ansar. Ansar 2 Dua lah. Sebab dia bagi 2 fakta. Okey. Kita tadi ada 4 saja. Adli nantilah ya, kita simpan dulu. Simpan dulu. Okey. Baik, ada 2 untuk Ansar setakat ini. Ya, baiklah. Maknanya murid kita tadi sudah melengkapkan
kad susun suai kita iaitu keberhasilan masyarakat dapat menjamin kelangsungan hidupan liar ya. Seterusnya, kerjasama pihak swasta menyumbang dana bagi pemeliharaan hidupan liar. Maknanya maksudnya penglibatan semua pihak bagi memastikan hidupan liar ini tidak terancam ya. Seterusnya pihak kerajaan mewujudkan taman hidupan liar. Ini yang dikatakan oleh Ansar tadi kan. Maknanya kerajaan kita sudah melakukan inisiatif terbaik untuk melindungi haiwan liar ini ya. Dan seterusnya, sektor pertanian dan perladangan perlu mengekalkan biodiversity. Okey, maknanya lengkap dah semua. Tapi kita nak tahu apa kata kunci untuk maklumat yang kita peroleh daripada paparan video itu kan. Apa kata kuncinya ni? Kita nak tanya siapa cikgu? Agak-agaknya siapa nak jawab? Apa kata kunci untuk maklumat yang kita dapat ini? Silakan. Ada tak? Amir, silakan Amir. Berebut dengan Ansar. Tak apa, silakan Amir. Semua angkat tangan. Kita bagi Amir dulu. Okey, silakan. Saya rasa cikgu kata kunci yang sesuai untuk isi ini adalah langkah-langkah memelihara hidupan liar. Oh iya, bagus. Langkah-langkah memelihara hidupan liar. Baiklah. Okey, itu jawapan tepat sekali cikgu. Ya, betul. Bagi harta ganjaran. Kita bagi ganjaran satu lagi untuk Amir. Okey, kita bagi haiwan apa pula kat sini Okey, kita tengok apa yang dia dapat. Baik. Okey, itulah mata ganjaran untuk Amir kerana berjaya menjawab soalan cikgu dengan cemerlang sekali. Dan sekarang ini kita ingin berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Bertemu kembali kita dalam Didik TV KPM. Khususnya sekarang ini kita sedang belajar mengenai bahasa Melayu untuk tingkatan 5 bersama dengan Cikgu Masita tentunya. Untuk segmen kali ini kita akan beralih kepada subtopik seterusnya iaitu jejak maklumat cikgu. Ya, jadi betul. nak jejak maklumat apa sebenarnya? Baiklah Irfan. Hari ini sebenarnya kita menggunakan buku teks tingkatan 5 di bawah tajuk konservasi alam yang rakus dan yang pupus ya. Jadi murid-murid yang di rumah ya bolehlah buka muka surat 132 dan 133 untuk membaca petikan ini untuk bersama-sama dengan cikgu dalam aktiviti berkaitan dengan tajuk yang rakus dan yang pupus ya. Irfan. Ya saya. Nampak tak harimau tu? Agaknya harimau tu tadilah yang berbunyi Irfan. Betul lah tu cikgu, tapi nasib baik dalam buku je. Nasib baik tak kejar kita. Baiklah, kita lihat paparan ini seterusnya. Ini adalah maklumat yang kita dapat daripada buku teks. Jadi maknanya cikgu nak terangkan kepada murid-murid bahawa buku teks ni sangat membantu murid-murid untuk mendapatkan isi-isi penting ya, untuk mendapatkan maklumat ya. Jadi kita nak minta murid kita bacalah. Boleh tak minta Adeline tolong bacakan petikan? Silakan Adeline. Ada boleh cikgu. Okey. Pembakaran hutan. Pembakaran hutan secara terbuka menyumbang kepada peningkatan suhu. Haiwan liar semakin terancam disebabkan perubahan cuaca dunia. Pembalakan haram. Aktiviti penambangan spesies pokok yang dilindungi seperti meranti dan cengal turut memusnahkan tumbuhan kecil yang berada di sekeliling dan menyebabkan haiwan liar lari atau mati. Pencemaran alam. Tumpahan minyak dan longgokan sampah di lautan menjadikan hidupan akuatik semakin pupus. Terima kasih Adeline. Kita berikan mata ganjaran untuk Adeline kerana Adeline berusaha membaca dalam sebutan baku tu. Betul. Tadi Ifan nampak lenggok bahasanya sedikit berlainan cikgu. Ya, itu namanya sebutan baku. Maknanya kalau dalam ujian bertutur nanti Adeline ni dah boleh dapat markah yang baik lah ya. Cuma kena perlu latihan lagi ya. Baiklah. Kita dapat maklumat tentang pembakaran hutan, pembalakan haram, pencemaran alam ya. Yang ini menunjukkan bahawa ada maklumat, ada fakta dalam buku teks kita ya. Kita lihat maklumat apa yang kita ada dalam buku teks lagi ya. Kita lihat yang seterusnya. Langkah-langkah memendung kepupusan hidupan liar. Cikgu nak minta siapa pula cikgu? Siapa pula? Irfan pula pilih untuk cikgu. Irfan pilih. Okey, baik. Irfan nak pilih Ansara boleh? Untuk bacakan petikan, silakan. Boleh cikgu. Langkah-langkah membendung kepupusan hidupan liar, penyelidikan dan pembangunan, menubuhkan bank genetik bagi menyimpan DNA, mencipta pelbagai pertalian dan hormon, menempatkan haiwan di zoo untuk tujuan perlindungan, penyelidikan dan pembiakan,
Yang kedua, penguatkuasaan dan pemantauan, rondaan, hukuman dan ganjaran. Yang ketiga, program kesedaran. Kesedaran tentang hak hidupan liar melalui pendidikan di sekolah, ceramah, kempen dan pameran kepada orang awam. Terima kasih Ansar. Baiklah, berikan mata ganjaran untuk Ansar. Boleh cikgu, Ifan tolong di sini. Ya. Baiklah, sebenarnya kita lihat bukan sahaja maklumat itu diberikan dapat memberikan isi kepada dalam penulisan dalam penulisan karangan kita, tetapi kita dapat data dari segi statistik juga dalam bahan tersebut. Jadi murid-murid boleh lihat dalam buku teks muka surat 133 ya. Baiklah, kita nak minta kita nak buat aktiviti lah Irfan. Aktiviti apa tu? Irfan, kita nak buat aktiviti secara berpasangan. Kita nak minta Amir dan Adeline menyenaraikan punca kepupusan hidupan liar dalam peta I-Think ya. Kemudian Ansar dan Izzati berbincang untuk menyenaraikan langkah-langkah membendung kepupusan hidupan liar dalam peta I-Think. Sebab kita dapat banyak maklumat tadi. Kita nak mereka senaraikan isi. Kalau mereka terfikir isi lain, boleh tambah, tak ada masalah. Okey. Baiklah, murid-murid yang bersama-sama dengan cikgu dalam Google Meet boleh isikan peta I-Think, peta bulatan yang telah cikgu tunjukkan ni dia punya bentuknya ya. Ini dinamakan sebagai peta bulatan. Peta I-Think ni banyak Ifan ya. Ya, sementara murid-murid melukiskan bulatannya kan. Kita tengoklah nanti. Tengoklah bentuk apa yang keluar kejap lagi. Entah apa bulatan yang keluar nanti kan. Yang penting mereka dapat memindahkan maklumat. Kita nak cari punca kepupusan hidupan liar dan kita nak tahu apakah langkah-langkah membendung kepupusan hidupan liar ini ya. Dan Ifan juga nak mengajak kepada mereka yang menonton di rumah juga untuk sama-sama buat aktiviti ini di mana kita mengeluarkan isi penting mengenai punca dan juga langkah. Okey. Baiklah, dah. Oh, tekun nampaknya murid-murid kita semua tengah siapkan peta I-Think. Okey. Ada yang dah bersedia ke? Nampaknya Amir tersenyum. Amir tersenyum lebar kat situ. Amir, adakah anda nak berikan jawapan dulu? Silakan Amir. Cuba Amir, angkat kad peta I-Think Amir yang Amir dah buat tu. Oi, cantik. Dia punya bulatan dia tepat. Baiklah. Ya, silakan Amir. Punca kepupusan hidupan liar, pembakaran hutan, ada dalam petikan tadi kita nampakkan pencemaran alam, pembalakan haram dan pengkuarian. Oh, baiklah, dia tambah maklumat. Nampak tak? Dia tambah maklumat. Amir tambah maklumat pengkuarian juga menyebabkan pupusnya hidupan-hidupan liar. Betul juga kan, bila pengkuarian tu dia ratakan bukit apa semua berpasir, berdebu dan sebagainya. Baiklah, kita nak dengar jawapan seterusnya. Lihat peta I-Think seterusnya. Siapa yang dah cikgu, untuk Amir nak bagi ganjaran ke? Oh, ya, terlupa lah jangan lupa ganjaran. Nasib baik Irfan ingatkan cikgu, minta maaf Amir. Baiklah, patutlah Amir pandang cikgu kan. Bila cikgu nak bagi ganjaran dekat saya ni? Baiklah, baik. Okey. Satu mata ganjaran untuk Amir. Okey. Bagi dulu untuk Amir. Betul. Kita dengar pula tadi cikgu nampak Izzati ya. Izzati dah angkat tangan tadi. Perlihatkan dulu jawapan ataupun peta I-Think yang Izzati. Apa tu Izzati? Tak berapa jelas. Okey. Baik, kerana visualnya kurang jelas, mungkin Izzati boleh ceritakan, atau Izzati sebutkan apa yang Izzati tuliskan tu. Jadi langkah-langkah membendung kepupusan hidupan liar ni cikgu. Jadi dekat sini ada program kesedaran. Dekat sini ada penyelidikan dan pembangunan dan juga mewujudkan hutan yang kekal, memperbanyakkan hutan simpanan dan juga menguatkuasakan dan buat pemantauan. Baiklah, betul tu. Bagus kan? Betul tak? Dapat maklumat yang tepat. Isi penting telah dapat disenaraikan dalam peta bulatan. Kita ada satu lagi aktiviti. Tapi cikgu ganjaran untuk Izzati jangan lupa. Yelah, cikgu ni dah lupa je ganjaran. Baiklah, satu mata ganjaran untuk Izzati. Terima kasih Irfan. Untuk bantu cikgu dekat sini. Cikgu ni teruja sebab nak lihat murid-murid penuhkan pula maklumat untuk peta I-Think yang seterusnya. Okey. Peta I-Think tu ada di hadapan Irfan. Oh, dekat sini ni. Oh, ini peta I-Think seterusnya. Ya, betul. Jadi cikgu nak murid-murid nyatakan sebab dan akibat. Sebab apa manusia itu dikatakan rakus dan apa akibatnya kepada hidupan liar kan. Okey, jadi maknanya mari kita lihat kalau ada murid kita yang
Dah sedia? Dah sedia untuk menjawab sebab dan akibat. Sebab sebab apa manusia itu dikatakan rakus dan apa akibatnya terhadap hidupan liar ataupun mengapa sampai hidupan liar itu boleh pupus ya. Baiklah. Jadi Abang Irfan akan lekat kat sini cikgu Ya, jawapannya. Kita Baiklah. dengar dulu Kita dengar jawapan daripada siapa nak mulakan wadah perbincangan okey, kita? Izzati. Cikgu nampak Izzati dah Silakan, angkat tangan Izzati. ya. Silakan Izzati. Cikgu, saya rasa pada pendapat saya ada segelintir individu yang bersikap rakus, yang bersikap tidak bertimbang rasa ni cikgu, dia telah membunuh hidupan liar untuk mendapat keuntungan. Jadi dia mendapat keuntungan tu daripada membunuh hidupan liar, dia mendapat taring, mendapat kulit dan juga kepala hidupan liar. Kepala. Okey. Baiklah, betul-betul. Terima kasih Izzati. Baiklah, nampak tak? Sebabnya manusia ni dikatakan rakus ya, Betul. nak mengaut keuntungan. Ya. Okey. Lepas tu apa dia punya akibatnya? Okey. Akibatnya ialah haiwan atau hidupan liar itu dibunuh. Betul. Dan diambil taringnya, diambil Tanduknya, tanduknya kulit, untuk gadingnya. dipasarkan. Betul ya. Okey. Baiklah. Seterusnya kita nak dengar pula jawapan daripada Ansar. Silakan Ansar. Okay, pada pandangan saya pula, Ya. terdapat beberapa golongan yang melakukan penerokaan hutan dan tidak terkawal. Okey, baiklah. Jadi, mereka ini ingin mendapatkan pelbagaian sumber asli, ingin membuat pendapatan, membuat tempat pertanian, Baiklah. tapi tanpa menghiraukan hidupan di dalam sana, serta mengakibatkan habitat hidupan liar menjadi terganggu. Betul, jadinya penerokaan hutan punca ataupun manusia itu dikatakan rakus membuat penerokaan hutan. Betul. Dan mengakibatkan habitat hidupan liar itu musnah. Baiklah, kita nak dengar satu lagi jawapan. Ada tak? Silakan. Amir dah Amir. senyum je Amir tu. Baiklah, silakan Amir. Tinggi tangan dia angkat. Cikgu, pada pandangan saya pula ada segelintir pihak yang tidak bertanggungjawab. Dia ingin mendapatkan makanan eksotik ini daripada hidupan liar. Jadi hidupan liar ini akan dibunuh untuk dapatkan daging dia dan seterusnya dijadikan ubatan dan juga makanan. Itu dia Irfan, betul, makanan eksotik dan haiwan itu ataupun hidupan liar dibunuh. Betul, cikgu. Begitulah ceritanya Irfan. Jadi adakah mereka bertiga ini layak mendapatkan ganjaran cikgu? Ya. Memang Ketiga-tiganya dapat menjawab dengan betul, tepat, berikan satu mata pelajaran untuk setiap murid. Baik cikgu, sementara Abang Irfan nak lekatkan ganjaran ni, apa kata kita berhenti berehat seketika? Teruskan bersama kami tentunya dalam Didik TV KPM untuk slot menengah atas. Didik TV KPM. 1, 2, 3, 4. Okey, ada 4, ada 3, ada 2. Bertemu kembali kita dalam Didik TV KPM untuk mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 5. Jadi bersama dengan Cikgu Masita sekarang ni. Tengok cikgu, tadi Ifan tengah kira. Tengok siapa yang menelu'i sekarang ni. Dan untuk segmen ini cikgu, kita nak fokuskan kepada apa pula? Baiklah Irfan, kita dah nak masuk kepada fasa nak menulis dah ni. Okey, berdasarkan buku teks yang telah cikgu nyatakan bahawa maklumat yang kita dapat ini di bawah tajuk yang rakus dan yang pupus. Antara isi-isi penting yang kita dapat ialah punca-punca kepupusan hidupan liar. Antaranya pembakaran hutan, pencemaran alam, pembalakan haram. Seterusnya, langkah-langkah membendung kepupusan hidupan liar, penyelidikan dan pembangunan, program kesedaran, penguatkuasaan dan pemantauan. Baiklah, Irfan, kita nak pergi kepada fasa untuk mengarang. Tapi sebelum tu, kita kenalah ada persediaan, betul tak? Setuju. Ya, baiklah. Kita perlu ada data atau informasi terkini. Maknanya nanti penulisan karang itu sangat bermaklumat kerana ada data. Kemudian kita ada peribahasa atau kosakata atau ungkapan menarik ataupun kata-kata tokoh. Okey, seterusnya teknik penulisan isi. Ada banyak teknik penulisan isi. Maknanya murid-murid kita ni kena explore, kena meneroka teknik-teknik penulisan isi dan teknik penulisan karangan. Khususnya hari ini kita nak buat perenggan isi. Dan kemudian seni mengarang. Apa tu? Mari kita lihat. Baiklah, tentang data. Tentang data. Okey, kita lihat dulu yang pertama iaitu mengenai data ataupun informasi terkini. Berdasarkan statistik hidupan liar mati mengikut spesies bagi tahun 2012 hingga 2017 yang dikeluarkan oleh Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan,
kera merupakan hidupan liar yang mencatat angka tertinggi iaitu sebanyak 23,433 ekor. Banyak tu Irfan, kera di negara kita yang telah mati. Kalau asyik mati je kera kat negara kita, lama-lama negara kita dah tak ada kera, dah pupus kan. Betul tu. Jadi ini data, informasi ini kita dapat daripada mana? Daripada buku teks. Maknanya buku teks memberikan banyak maklumat. Di samping itu, murid-murid kenalah banyakkan membaca. Betul, pandai Irfan. Baiklah, kena banyak membaca untuk mendapatkan data atau maklumat tambahan. Baiklah, seterusnya kita lihat pula tadi apa kita sebut peribahasa kan? Kosakata. Peribahasa dan kosakata menarik. Baiklah, peribahasa Irfan. Disebabkan kita ni ada kaitan dengan yang rakus dan yang pupus ni kan, ada kaitan dengan alam sekitar kan. Irfan cuba beri peribahasa yang ada imej atau unsur alam. Ada imej ataupun unsur alam. Baik Irfan, ingat dulu cikgu okey, ingat satu. Kalau tiada angin, maksakan pokok bergoyang. Wah, pandailah Irfan. Betul. Wah, baiklah, tapi Irfan, untuk peribahasa ni kita bukan boleh tulis saja. Ambil je apa-apa peribahasa. Kita kena tulis peribahasa yang sesuai dengan konteks ayat. Maknanya kalau kita tadi cerita tentang hidupan liar, tak bolehlah kita ambil peribahasa, contohlah peribahasa yang tak ada yang tak ada. Tapi kalau kita boleh kaitkan, cantik. Maknanya baguslah murid kita dapat mengaitkan peribahasa dalam penulisannya, ya, kena dengan konteks ayatnya. Baiklah, kita nak cuba tanya murid-murid kita, apakah peribahasa yang agaknya sesuai untuk digunakan dalam penulisan kita nanti. Okey, siapa nak cuba? Apa yang berkaitan? Silakan Aisyah Izzati. Aisyah Izzati, silakan. Cikgu, saya nak pilih peribahasa lempar batu sembunyi tangan. Jadi dia berkait dengan individu yang tidak bertanggungjawab, cikgu. Betul, Jadi baiklah. kita boleh buat ayat kita macam segelintir individu yang bertindak melakukan pembakaran hutan merupakan mereka yang tidak bertanggungjawab bagai lempar batu sembunyi tangan. Wah, bagus. Ya, betul. Itu yang kita kata Irfan. Maksudnya dalam kita mengarang tu kita kena letakkan peribahasa dan ayat tu kata cantik je dia kan. Dalam susunan dia tidak terpisah ataupun dalam peribahasa tu dapat menggambarkan maksud yang nak disampaikan. Ya. Baiklah, satu mata ganjaran untuk Izzati. Okey, boleh letak anak dulu. Ya, seterusnya siapa nak cuba beri peribahasa? Izzati dah beri lempar batu sembunyi tangan. Ya. Okey, baik-baik ambil ya. Dah lambai-lambai dah. Okey, silakan Kata ambil. siapa nak jawab tu, silakan. Cikgu, saya rasa peribahasa tak kenal maka tak cinta pun boleh guna juga, cikgu. Menarik. Okey, tapi macam mana nak macam nak kaitkan kan? Ya, betul. Kita. Silakan. Okey, contoh ayat dia macam ni. Melalui program kesedaran tentang hidupan liar, masyarakat dapat memahami dengan lebih mendalam akan kepentingan hidupan liar dalam keseimbangan ekosistem, sekaligus akan menghargai dan menjaga setiap spesies hidupan liar, persis peribahasa tak kenal maka tak cinta. Irfan dengar tu, persis peribahasa tak kenal maka tak cinta. Ya, nampak kan cara dia buat olahan ayat itu bila masukkan peribahasa nampak lebih cantik. Ya, bagus, betul peribahasanya. Kita berikan mata ganjaran untuk Amir. Okey, kita bagi satu ganjaran lagi untuk Amir. Okey, Haiwan, apa pula? Kita nak dengarlah peribahasa yang terakhir. Siapa nak cuba peribahasa yang terakhir? Adeline, silakan Adeline. Okey, bagi saya bagai aur dengan tebing ni ada kaitan juga. Contoh ayat dia, pihak kerajaan dan swasta perlulah bekerjasama berganding bahu untuk menanggung kos di pusat perlindungan dan pusat perubatan haiwan liar. Bab pepatah, kita perlulah bekerjasama bagai aur dengan tebing. Okey, bagus juga ya. Tapi berganding bahu juga sudah menggunakan unsur bahasa yang menarik dekat situ. Tahniah ya. Baiklah, kita berikan ditambah lagi lebih menarik lah. Ya, betul. Ya, berganding bahu. Berganding bahu itu satu simpulan bahasa sebenarnya. Sila berikan dua lah mata ganjaran untuk Adeline. Kita minta satu, dia beri dua. Silakan. Okey. Irfan, berikan dua mata ganjaran untuk Adeline. Okey, cikgu. Baiklah, nampak tak? Kosakata menarik, peribahasa menarik memainkan peranan yang
penting dalam penulisan karangan ya. Seterusnya ini antara variasi frasa bagi memulakan ayat. Kita nak mengarang kan Irfan? Kita nak mula mengarang. Okey, kita kena ada isi. Dia ada isi. Tapi macam mana kita nak menyampaikan ayat isi itu? Gunalah perkataan dalam pada itu. Jika ditinjau daripada perspektif yang berbeza ya. Okey, kemudian kalau contoh tak ada asyik-asyik sebagai contoh Irfan. Kita boleh guna hal ini dapat dilihat ataupun buktinya tamsilnya ya. Tamsilnya. Ya. Atau untuk ayat kesan kita kata hal ini mengakibatkan implikasinya. Ya, bagus boleh. Rentetannya ya. Dan ayat penegas, biasanya yang Irfan sebut tu adalah untuk ayat penegas ya. Tuntasnya ya, tegasnya, jelaslah bahawa hakikatnya ya. Baiklah, kita lihat formula Irfan. Formula. Ingat matematik je ada formula tu. Itulah Irfan. Dalam bahasa Melayu pun boleh ada formula khusus untuk mengarang. Okey, baiklah untuk penulisan isi, cikgu berikan formula ismehu kakunla sipe. Panjang. Ini ala-ala Bollywood sikitlah. Ismehu kakunla sipe. Apa itu? Is tu isi. Me tu mengapa. Hu tu huraikan. Tu contoh. Kakunla tu kata kunci lain. Kemudian sipe itu simpulkan isi sebagai penegasan. Sebenarnya dah mudah tak Irfan? Tadi kita dah ada isi, betul tak? Betul. Isi itulah digunakan lagi dekat simpulkan isi. Cuma dengan cara yang berbeza. Kita lihat ya. Kita lihat. Okey, contohnya. Baiklah. Isi ya. Sikap sesetengah individu yang rakus merosakkan alam dengan melakukan pembakaran hutan merupakan punca utama berlakunya kepupusan hidupan liar. Cikgu bagi ayat yang mudah difahami. Okay, kita nak kata isinya apa? Irfan, isinya apa kat dalam ayat tu? Pembakaran hutan, ya, cikgu. Betul, pembakaran hutan. Okey, kita tanya ayat isi tu. Kenapa dibakar hutan? Kita tanya. Kita tanya dan kita jawab. Kita tanya, kita jawab. Ayat kita tanya mengapa hutan dibakar. Hal ini dikatakan kedemikian kerana wujudnya sikap mementingkan dia. Betul tak? Betul, ya, setuju. Tanpa memikirkan impak yang akan berlaku terhadap habitat hidupan liar yang hidup di hutan. Lepas tu kita huraikan lagi. Okey, kenapa nak kena bakar hutan, betul tak? Kita huraikan lagi. Kita jelas sebab kalau kita kata hurai nanti murid tak nampak apa nak buat, apa nak dituliskan. Jadi kita berikan, kita tanya ayat pertama, lepas tu kita huraikan lagi kenapa perlu bakar hutan. Kenapa perlu bakar hutan? Pembakaran hutan biasanya dilakukan bagi membolehkan tanah tersebut diteroka sebagai kawasan pertanian kan. Okey, contoh seperti yang kita sedia maklum, pembakaran hutan boleh mengancam hidupan liar kerana berlakunya peningkatan suhu yang mendadak. Malah hidupan liar juga sebenarnya semakin terancam disebabkan oleh perubahan cuaca dunia. Kalau Irfan perasanlah tadi ayat ini telah dibacakan oleh Adlin dalam buku teks. Jadi sebenarnya ini adalah maklumat yang terdapat dalam buku teks. Kita jadikan dia sebagai ayat contoh. Kemudian kakunla ialah kata kunci lain. Kata kunci dalam ayat ini dia kata natijahnya. Ini menunjukkan kepada kesannya ya, hidupan liar akan mati atau terpaksa menyelamatkan diri dengan menceroboh kawasan pertanian atau kampung. Sebab kita dengar ada apa gajah liar mengamuk lah kan. Sebenarnya dia bukan mengamuk Irfan. Dia dah habitatnya sudah diancam. Sebab itulah dia pergi ke kampung-kampung. Betul kan? Dia nakkan hak dia saja. Rumah dia dah tak ada. Macam mana nak duduk? Ya, betul. Baiklah. Kemudian akhir sekali kita tegaskan dengan simpulkan isi sebagai penegasan. Apa isi kita tadi? Isi kita mengenai pembakaran hutan. Baiklah, kita ambil perkataan sama ada pembakaran hutan atau membakar hutan, kita buat dalam ayat simpulkan isi. Tegasnya, kita perlu memastikan tindakan membakar hutan oleh individu yang bersikap lempar batu sembunyi tangan, ini dihentikan dengan melaporkan perkara tersebut kepada pihak berkuasa bagi memastikan hutan kita sentiasa terpelihara dan hidupan liar tidak diancam kepupusan. Nampak tak proses menulis? Bila kita tunjuk kepada murid ni proses menulis, okey, boleh tambah baik lagi untuk kosakata menarik ya. Baiklah Irfan, kita dah lihat itu tadi formula menulis isi. Tapi kenalah ada seni mengarangnya, betul tak? Kena ada seni. Seni mengarangnya ialah murid kena ada penggunaan pelbagai jenis ayat. Okey. Lepas tu apa lagi? Laras bahasa yang sesuai. Kalau karangan jenis seni macam perbahasan ke pidato ke, laras bahasa dia agak berbeza. Ya. Okey, lepas tu pengolahan yang menarik. Tadi kita dah belajar kan, masuk peribahasa kan. Lepas tu
mempunyai nilai tambah dalam penulisan. Ini selalunya kita buat contohlah kalau dalam karangan untuk pendahuluan kita masuk, kita selitkan pantun, lirik lagu, itu namanya nilai tambah. Satu lagi Irfan, yang menariknya ialah kalau kita saya kalau murid-murid ada masa kan sekarang ni murid-murid banyak menggunakan gadget untuk dalam bantuan ya, maksudnya menggunakan komputer, berbantukan alat komputer, peranti dan macam-macam. Lihatlah kupasan mutu jawapan dalam Lembaga Peperiksaan Malaysia. Ada dinyatakan ni nilai tambah. Tak ada yang tahu ni. Nilai tambah dia dekat karangan tu, biasanya dekat penutup lah, dia kata ayuh bangkit. Ayuh anak muda. Dia macam tu. Dia nilai tambah satu perkara. Kita bukan kita menyeru kepada dia dalam bentuk yang mengajar. Itu nilai tambah ya. Baiklah. Tapi hari ini sebab kita nak tulis isi Irfan, jadi cikgu cuma terangkan bahawa ini adalah seni mengarang yang perlu ada dalam penulisan karangan. Kita nak pergi pada tugasan murid-murid. Tugasan boleh. Tadi kita dah senaraikan isi ya. Okey, murid diminta memilih mana-mana isi penting yang telah disenaraikan, kemudian menguraikan isi tersebut secara kritis dan kreatif dengan menggunakan bahasa yang gramatis. Baiklah, murid-murid boleh cuba gunakan kad formula isi lah yang cikgu tunjukkan. Irfan, tunjukkan kad formula isi. Di sini cikgu. Ya. Mungkin kami boleh zoom sedikit. Okey, kita punya kad formula isi, iaitu dia punya singkatan ni cikgu. Apa tu? Okey. Ismehu Kakunla. Cok dulu. Kakunlasipe. Okey, nampak di sini. Inilah cara yang terbaik untuk kita membuat ayat cikgu ya. Baik, nampaknya adakah mereka dah bersedia cikgu dengan jawapan atau masih perlukan sedikit masa? Ada yang okey. Boleh gunakan komputer untuk type ayat-ayat perkataan-perkataan tersebut ya, untuk kita jimatkan masa. Jadi sebenarnya Irfan, yang ini murid ini sebenarnya kita bantu dia, kita bagi dia panduan. Lepas nak tulis apa? Itu ya, maksudnya lepas ni kalau murid-murid nak improvisasikan teknik ini, boleh dipelbagaikan. Yang penting mereka dah ada asas mengarang atau mengolah isi ya. Baiklah, cikgu lihat murid kita dah boleh cuba berikan jawapan. Boleh kongsikan pada skrin lah ya. Boleh, tak ada masalah. Siapa yang silakan Ansar. Silakan. Boleh saya share skrin ni cikgu? Kongsikan skrin yang Ansar buat. Ansar type kan. Kita akan lihat bagaimana Ansar ingin mencuba menjawab untuk menyiapkan karangannya. Okey. Penulisan isinya. Isinya. Baik, nampaknya dah siap di situ. Wah, cepat. Okey. Bagus. Okey, dah lengkap diisi semua tempat. Maknanya, nampak tak? Secara tak langsung, Ansar dah dapat dibantu bagaimana nak melengkapkan kotak-kotak formula isi tersebut. Insar kata, langkah-langkah yang boleh diambil untuk membendung keputusan hidupan liar ialah melakukan penyelidikan dan pembangunan. Irfan tolong bacakan. Mengapa? Baik, hal ini dapat memberikan penjagaan sepenuhnya dalam aspek keselamatan, kesihatan dan kebersihan haiwan-haiwan liar tersebut. Baiklah. Okey, itu mengapa. Huraiannya, hal ini dapat dijayakan dengan penubuhan pusat perlindungan kepada haiwan-haiwan liar yang terancam. Contoh, misalnya Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara menyelidik dan memelihara kemampanan kepelbagaian habitat dan spesies hidupan liar di semenanjung Malaysia. Baiklah. Okey, itu contoh. Bagi mereka Kunla pula, impaknya, penegak impaknya, kesejahteraan haiwan liar akan sentiasa berada dalam keadaan yang selamat dan stabil. Okey, tegasnya, sebagai kesimpulan, penyelidikan dan pembangunan seharusnya dilakukan terhadap hidupan liar supaya hidupan liar sentiasa terpelihara daripada diancam kepupusan. Nampak cemerlang. Padat ayatnya kan, nampak tak? Setiap tempat itu, setiap kotak itu diisi dengan ayat. Baiklah, alhamdulillah. Murid kita telah berjaya melengkapkan kad formula isi. Baik, jadi untuk Ansar cikgu sebagai yang betapa ganjaran kepada dia, berapa kita juga beri lebih sikit. Hebat jawapan cikgu. Kita beri 3 mata ganjaran. 3 mata ganjaran untuk Ansar. Berikan tepukan dulu. Baik, sementara Marifah nak tampal ada banyak, ada 3 bukan. Jadi kita ingin berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami tentunya dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih bersama kami tentunya dalam Didik TV KPM bersama saya Irfan dan Cikgu Masita untuk mata pelajaran Bahasa Melayu. Okey, untuk segmen kali ini Cikgu, kita nak diskusi berkaitan apa pula? Tadi kita
dah belajar daripada penggunaan kad formulir isi, terhasillah contoh perenggan isi ya. Baiklah, inilah satu perenggan isi yang berjaya dihasilkan, yang ada isi dan mengaplikasikan kad formulir isi kita tu ya, maklumat itu. Baiklah, saya nak tunjukkan pula, kalau murid dah lihat yang ni, cikgu nak murid-murid pindahkan maklumat daripada kad formulir isi bagi menghasilkan satu perenggan, sebab kita kena tulis dalam satu perenggan. Dalam satu perenggan dengan bahasa yang gramatis ya. Baiklah, kita berikan, okey, yang ini sebenarnya cikgu dah berikan tugasan lebih awal ya Irfan kepada murid-murid. Kita nak lihatlah sekarang ni hasil penulisan murid yang dapat ditulis ya, menerusi formula isi yang kita berikan ya. Baiklah, kita lihat perkongsian yang diberikan. Yang diberikan. Baiklah, ini dapat cikgu yang sempat cikgu masukkan ya. Okey, kita lihat dahulu Irfan. Yang ini langkah yang boleh diambil bagi memendung keputusan hidupan liar ialah pihak sekolah perlu mengadakan lebih banyak program kesedaran tentang kepentingan penjagaan alam sekitar. Ini nampaknya isi, Fan. Isi, cikgu, betul. Isi, betul. Maknanya, betul lah ni murid kita dah dapat tulis isi. Betul lah. Kita kan nak tulis perenggan isi, mestilah kita mulakan dengan isi. Betul. Lepas tu kita nak tanya mengapa. Kenapa kena ada program kesedaran? Betul tak? Kita jelaskan mengapa. Hal ini bagi memastikan murid, cikgu terlepas, mempunyai pengetahuan yang luas mengenai flora dan fauna. Termasuklah hidupan liar. Nampak tak murid dah gunakan kosakata menarik? Flora dan fauna. Termasuklah hidupan liar. Okey, hidupan liar. Perkara ini akan melahirkan rasa cinta dan sayang murid terhadap alam sekitar sekaligus membuatkan mereka berusaha sedaya upaya memelihara dan memelihara kesejahteraan alam sekitar. Ini ayat apa, Ifat? Huraian, cikgu. Ya ke? Betul. Ayat huraian. Betul lah. Okey, seterusnya kita lihat. Sebagai contoh, pihak sekolah mengadakan kempen sayangi haiwan bagi memupuk nilai keprihatinan dalam diri setiap murid. Persis peribahasa melenter bulu biarlah daripada bunyi. Cikgu dah boleh agak dah karangan siapa ini. Okey, baiklah. Okey, natijahnya ni kata kunci lain. Murid akan lebih menghargai hidupan liar, seterusnya mengurangkan risiko kepupusan hidupan liar. Baiklah, tuntasnya ni yang Irfan sebut tadi. Program kesedaran terhadap alam sekitar yang dijalankan dapat menyelamatkan hidupan liar daripada diancam kepupusan. Apa isi kita tadi? Program kesedaran itu tak? Dan isi itu diulang semula dalam ayat terakhir dalam bentuk simpulkan isi dan penegasan. Penegasan kita ialah menyelamatkan hidupan liar daripada diancam kepupusan. Tahniah diucapkan. Agak-agak siapa punya karangan ni? Boleh beritahu siapa yang menulis isi ni? Siapa yang tulis ni sebenarnya? Okey, baiklah. Dah anggap tangan itulah tuannya. Baiklah. Jadi, Irfan berikan mata ganjaran untuk Amir. Mata ganjaran untuk Amir, cikgu? Okey, baiklah. Tadi cikgu bagi ansar 3, betul tak? Okey. Jadi cikgu kenalah bagi Amir 3 mata ganjaran juga. Okey, baik cikgu. Baiklah, tahniah Amir. Cikgu yakin murid-murid yang lain juga berjaya menulis seperti ini ya, tapi kita tak dapat nak kongsikan semua karangan yang ditulis ataupun isi penting yang dihuraikan ya dalam bahan ini ya. Baiklah. Kita baik, nak cikgu. terus kepada sementara Irfan nak orang kata apa isi kan ganjaran ni, mungkin cikgu boleh berikan penilaian keseluruhan mengenai murid-murid cikgu. Baiklah, penilaiannya. Baiklah Irfan, cikgu melihat ya penglibatan murid ya, daripada kita tanya soalan, kosakata, peribahasa ya, kita lihat ayat yang dihasilkan, kita nampak murid mempunyai pengetahuan kosakata yang baik ya. Kemudian murid juga dapat mengolah isi dengan mengaplikasi formula yang dipelajari dan tidak dinafikan murid juga menunjukkan minat, berdaya saing, bekerjasama dan cepat memberikan respon ya yang baik sepanjang sesi pembelajaran hari ini. Betul tak Irfan? Setuju tak dengan cikgu? Saya sangat-sangat setuju 100%. Baiklah, okey, baik, tanya saya ucapkan kepada semua, memang jadinya, hebat. Jadinya Irfan, nampaknya Amir mendominasi papan mata ganjaran. Tahniah kepada Amir. Okey, Amir cikgu. Amir lebih satu daripada Ansar. Okey cikgu. Tak apa, sebenarnya semua sudah buat yang terbaik. Okey cikgu. Bagaimana rakan-rakan yang berada di rumah ingin mendapatkan latihan pengukuhan di mana? Baiklah, murid-murid boleh dapatkan di Sumberku ya.
Jadi maknanya murid boleh dapatkan latihan dan juga nota mengenai topik kita pada hari ini. Baiklah cikgu, terima kasih banyak-banyak Cikgu Masita kerana bersama Irfan tentunya dalam slot menengah atas untuk mata pelajaran Bahasa Melayu, dan Irfan nak seru kepada semua orang untuk sama-sama kita menjaga kehidupan liar kita supaya mereka ini tidak diancam kepupusan. Okey, dan kalau ada rezeki kita berjumpa lagi. Dengan itu, Assalamualaikum. Bye-bye.